Silakan. Ya, Tuan Ketua, saya ingin menyatakan di sini nak ucapkan tahniah kepada Menteri kerana berjaya membentangkan satu rang undang dan saya ingin menyatakan sokongan sepenuh saya kepada pindaan yang akan dibuat ini. Cuma saya nak sebut di sini, there is dengan izin an English adage which says that prevention is better than cure. Apa yang saya lihat di sini iaitu bahawa sememangnya menteri bersungguh-sungguh mahu melakukan sesuatu untuk membolehkan kita diturunkan daripada tier 3 ke tier 2 yang perlu dilakukan oleh kerana Amerika merupakan sebuah negara pengimport barangan kita. Saya ucapkan tahniah. Tapi saya kira di dalam pindaan akta ini ada menyebut tentang hukuman yang dibuat terhadap syarikat-syarikat kalau mereka terlibat dalam kerja-kerja ini. Cuma saya nak sebut ada perbezaan budaya di antara kita dengan mereka yang mana pekerja-pekerja kita membawa anak-anak mereka sama untuk mereka menjalankan kerja mereka di ladang-ladang kerana tidak ada orang yang menjaga anak mereka. Jadi saya nak tengok di sini kalau boleh mesti ada satu section yang mengkehendaki supaya syarikat menyediakan tempat-tempat child center ini untuk membolehkan pekerja-pekerja bekerja tanpa membimbangi apa akan berlaku kepada anak-anak mereka yang tinggal di rumah-rumah. Jadi we must have something here to force dengan izin the company to sediakan child center so that kita tidak melanggari apa yang difikirkan sebagai child labour oleh pihak Amerika. Itu pertamalah. Kedua, Yang Berhormat Menteri, saya tengok kita mengambil orang-orang ni pekerja-pekerja daripada ejen-ejen. Inilah yang menyebabkan iaitu kita menjadi sasaran kepada Amerika Syarikat bahawa kita memperdagangkan manusia, migran. Jadi apa salahnya sekarang ni kalau betul-betul kita memerlukan pekerja daripada source country seperti Philippines ke Indonesia ke ataupun Bangladesh, kita deal with the government so that the government dia punya kerajaan yang akan cari pekerja ni. Ya, dan apa sekalipun kita akan mengambil pekerja daripada institusi yang diwujud oleh kerajaan yang memanggil pekerja-pekerja ini daripada negara mereka. Kalau tidak, seperti mana kita semua tahu, kita akan dihukum, disabitkan oleh kerana perbuatan ejen-ejen. So we deal directly with the government. Saya percaya kerajaan mereka juga akan merasa simpati dengan rakyat dia dan akan usahakan pastikan bahawa kerajaan akan memastikan orang ini adalah orang yang layak untuk dihantar bekerja di luar negara. They have to take that responsibility. And now we are using the agents. Agents ni lah yang menyebabkan pekerja dikutip daripada kampung-kampung, ada yang jual tanah mereka dan ini bondage, ya, labor bondage yang dilakukan. Tapi yang dihukum ialah kita. Wahai kita cuma ambil pekerja. Jadi ini pertama. Kedua juga, mungkin elok kalau sekiranya kita bagi ke mana-mana syarikat, kalau dia nak 100, 200 ke, dia sendiri pergi cari. You go to that country, you want 200 workers, you go and find the 200 workers in Bangladesh, in Philippines. Jadi tidaklah boleh dipersalahkan kepada negara Malaysia yang menyebabkan bondage ini berlaku bagi pekerja-pekerja yang datang daripada source country. Ya, dan saya juga mahu Yang Berhormat iaitu Yang Berhormat menaikkan orang kata denda ni bagus semua. Tapi saya rasa lebih tepat dan lagi baik kalau kita ambil tindakan terhadap CEO tu. CEO tu mesti bertanggungjawab. Kalau sekalipun kita denda sampai 1 juta, dia punya untung dia billions. Ya, macam baru-baru ni lah macam-macam buat sarung tangan, getah macam. Dia punya keuntungan billions. Kalau 1 juta, kalau dia gunakan pekerja-pekerja ni tidak menyediakan tempat tidur semua,
Dia risau apa? Bayar sejuta aja, ya. Tapi dia boleh exploit pekerja ni. I want the CEO to be responsible. Selagi CEO tu tidak diberikan orang kata accountability, maka dia relax sajalah. Okey, yang kena denda syarikat. Jadi syarikat bayar je sejuta. What's the problem? Kan? Jadi ini kalau kita boleh, kita mahu supaya orang yang bertanggungjawab kepada syarikat itu mesti bertanggungjawab ya kepada pekerja-pekerja di syarikat itu. Kalau tidak, mereka akan diperkenakan. Tak kira lah apa dia, sekali nak dihukumkan, sekali sebat ke, itu tak kira lah, ya. Dan saya juga minta supaya kita lihat kepada the source of the problem. Yang Amat, saya minta kalau boleh, yang jadi dieksploitasi ini adalah orang yang pada mulanya masuk secara sah lah. Kemudian dia ada sebab yang tentu, dia lari ke apa, akhirnya dia punya visa habis, maka dia akan jadi mangsa kepada eksploitasi pada syarikat-syarikat. Jadi kepada saya, kalau Yang Berhormat, kita simpatilah. Ini orang bekerja, orang susah. Kita jangan menakutkan mereka untuk tampil ke hadapan untuk re-register ke ataupun memutihkan mereka. We should be more friendly because we also need them. And they are poor people. Jadi kalau kita boleh layan mereka dengan baik, kita tunjuk itu bahawa don't worry. Ya, saya tahu Yang Berhormat sekarang nak buat apa tu? Itu bagus tu. E-Pola tu bagus. Ya, that helps the workers. But at the same time, I hope that we are more amenable, more open to the illegal workers. We need them. There's no necessity to send them home. Tapi kita beritahu pada mereka, kita bukan kejar mereka. Kita nak memutihkan mereka. Tak perlulah kita kata within certain period. All the time. You find yourself illegal, you come forward, we legalize you because we need you. Jadi Yang Berhormat, saya menyokong sepenuh pindahan ini dan saya berharap dengan adanya pindahan ini dan enforcement disebut oleh Sepang tadi, kita akan boleh diturunkan daripada tier 3 kepada tier 2. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pernah Rengas. Yang Berhormat Jelutong, silakan. Terima kasih.